Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang tajuk perpaduan dan integrasi nasional serta rukun negara. Kumpulan kami terdiri kepada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Iqmal Hakim bin Hairul Nizam, kedua Muhammad Aiman bin Sazari Adri, yang ketiga Muhammad Novan bin Yusrizal, yang keempat Muhammad Imran bin Kamaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novan bin Yusrizal, DPM2B. Pendahuluan. Negara kita merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat pelbagai kaum atau etnik yang hidup dalam harmoni. Yang kedua, Malaysia mempunyai pelbagai etnik merupakan satu kekuatan dan ia dapat mewarnai corak negara. Yang ketiga, negara kita memang dikenali sebagai sebuah masyarakat majmuk ataupun plural society, malahan telah menjadi model kepada masyarakat majmuk yang lain. Yang keempat, perpaduan nasional adalah penting untuk kestabilan negara. Yang kelima, kemakmuran masyarakat itu berfungsi besar dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang keenam, rukun negara berperanan penting dalam memupuk semangat perpaduan. Slide yang seterusnya ialah pengenalan perpaduan dan integrasi nasional serta rukun negara. Selepas kemerdekaan, negara menghadapi pelbagai masalah dalaman, terutama masalah perpaduan dan integrasi antara kaum. Masalah perpaduan wujud implikasi daripada pemisahan tempat tinggal, perbezaan pekerjaan, sistem pendidikan yang berbeza, fahaman politik, masalah ekonomi, perbezaan kepercayaan atau agama dan sistem pemerintahan penjajah. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah ini. Antaranya adalah penyeragaman sistem pendidikan, integrasi ekonomi, penyatuan fahaman politik dan aspek-aspek sosial lain. Selain itu, dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan, kebangsaan dan rukun negara dibentuk untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Slide yang seterusnya ialah asas perpaduan dan integrasi nasional. Yang pertama, konsep perpaduan dan integrasi adalah sangat penting, saling berkaitan tetapi merujuk kepada proses yang berbeza. Perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik, tetapi tidak termasuk biologikal. Integrasi pula melibatkan semua penyatuan di atas termasuk aspek biologikal. Yang kedua, Malaysia sebagai sebuah negara yang didiami oleh masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai kebudayaan, agama dan ideologi yang berlainan, harus mementingkan kedua-dua konsep ini. Yang ketiga, perpaduan juga boleh didefinisikan sebagai satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi sebuah unit politik. Yang keempat, perpaduan dan integrasi boleh didefinisikan sebagai pelaksanaan proses bagi mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan sosial dan lokasi dalam sebuah unit politik. Slide yang terakhir yang saya bentangkan ialah 3 tahap perpaduan dan integrasi. Yang pertama, pluralisme. Yang kedua, asimilasi. Dan yang ketiga, amalgamasi. Sekian, itu saja daripada saya. Dan slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Muhammad Aiman Sazaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Sazaril Adri dari kelas DPM2B. Asimilasi ialah proses perpaduan satu hala yang akan menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik-etnik berbeza budaya bagi satu tempoh yang lama. Kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik dan kesanggupan kumpulan etnik majoriti menerima kumpulan etnik minoriti. Yang kedua pula adalah amalgamasi. Amalgamasi ialah proses perpaduan yang melibatkan percantuman biologi, iaitu perkahwinan campur. Proses ini akan mewujudkan kelompok baharu dengan budaya yang baharu. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme ialah satu proses perpaduan yang membenarkan setiap kelompok yang terlibat mengekalkan budaya masing-masing di samping membentuk perpaduan. Namun teori-teori di atas ialah teori antropologi dan kejayaan satu-satu proses perpaduan itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh usaha yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terbabit. Dan kita masuk kepada tajuk cabaran pembinaan negara. Perpaduan menjadi matlamat utama sebuah negara, terutama negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia.
Hal ini kerana apabila tiada perpaduan ataupun perpaduan pada tahap yang sangat rendah, pertelingkahan antara kaum akan sering berlaku. Fenomena ini boleh menimbulkan ketidakamanan dan banyak kemusnahan. Negara ini secara jelas menjadi sebuah negara yang berbilang kaum, terutama selepas kedatangan British. British juga telah mengaplikasikan situasi pecah dan perintah di mana di bawah sistem ini, kumpulan-kumpulan etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut tempat tinggal dan pekerjaan masing-masing. Seterusnya, masalah-masalah awal perpaduan kaum rakyat Malaysia. Kerajaan mengenal pasti negara ini menghadapi masalah perpaduan yang ketara tercetus urusan etnik pada 13 Mei 1969. Walaupun urusan ini berlaku di Kuala Lumpur saja, namun peristiwa ini mencerminkan masalah sebenar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di pelosok negara. Masalah-masalah awal perpaduan kaum rakyat Malaysia terbagi kepada 8, iaitu pemisahan tempat tinggal, perbezaan tumpuan sektor ekonomi, pengasingan sistem pendidikan, fahaman dan pengaruh politik yang berbeza, masalah ekonomi, perbezaan kepercayaan dan agama, penggunaan akhbar yang berbeza dan akhir sekali pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Seterusnya adalah rusuhan kaum 13 Mei 1969. Rusuhan kaum telah berlaku pada 13 Mei 1969, terutama antara kaum Cina dan Melayu. Tragedi ini berlaku sebaik saja selepas pilihan raya 1969 di mana parti-parti pembangkang terutama Parti Tindakan Rakyat DAP dan Gerakan mendapat kemenangan yang memberangsangkan. DAP dan Gerakan telah mengadakan perarakan secara besar-besaran pada 11 dan 12 Mei 1969 yang setengahnya tanpa izin dari pihak polis. Rusuhan kaum ini sebenarnya hanya berlaku di kawasan tertentu dan bagi jangka masa yang terhad. Rusuhan tercetus di kawasan Kuala Lumpur dan sekelilingnya saja. Namun peristiwa ini telah membuka mata banyak pihak. Seterusnya, pada peringkat awal, tindak balas serta-merta diambil bagi memberhentikan kekerasan. Antara tindak balas yang diambil, penangkapan tokoh-tokoh penyokong rusuhan, mengenakan perintah berkurung, mengawal berita-berita radio dan televisyen, menapis penerbit akhbar, mengharamkan jurnal yang ditulis oleh parti-parti politik. Beberapa tindakan lain yang lebih menyeluruh diambil, sepertinya mengisytiharkan darurat, pembentukan meja 17 Mei 1969, penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Muhibah Negara. Akhir sekali, pendekatan mengenai cabaran pembinaan negara bangsa terbagi kepada 6, iaitu aspek-aspek sosial lain, penyertaan fahaman politik, integrasi ekonomi, peranan media bangsa, penyeragaman sistem pendidikan, memberi galakan kepada penduduk untuk berhijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Kamarudin. Saya daripada kelas DPM 2B. Saya akan terangkan tentang strategi pemantapan perpaduan. Kerajaan berpendapat bahawa negara memerlukan peranannya untuk memastikan nilai yang ingin diterapkan dalam memupuk perpaduan dapat dilaksanakan. Oleh itu, beberapa dasar telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membentuk dan memantapkan lagi perpaduan. Seterusnya, rukun negara merupakan salah satu daripada strategi pemantapan perpaduan yang telah tercipta. Rukun negara merupakan satu ideologi negara yang tercipta berdasarkan daripada berlakunya peristiwa pertumpahan darah 13 Mei 1969. Ideologi ini digubal semasa negara sedang berada di bawah pimpinan Mageran, dan badan yang bertanggungjawab atas ideologi ini ialah Majlis Perundingan Negara MPN. Ideologi negara ini tercetus pada mesyuarat pertama MPN pada tahun 27 Januari 1970. Berikut merupakan objektif rukun negara. Yang pertama ialah untuk mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk memelihara cara hidup demokratik. Yang ketiga, untuk membentuk masyarakat yang adil supaya kemakmuran dapat dinikmati secara bersama, secara adil dan saksama. Yang keempat, untuk membentuk masyarakat bersikap liberal, terutama terhadap budaya masing-masing. Yang kelima, untuk membina masyarakat yang progresif dengan sains dan teknologi. Rukun negara terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan membawa maksud bahawa
Keagamaan juga boleh membimbing seseorang itu kepada jalan yang baik dan menghindari daripada kemungkaran. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini bertujuan untuk melahirkan rakyat yang bersifat bertanggungjawab dan sanggup berkorban demi keamanan dan kemakmuran negara. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang keempat pula ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang merupakan suatu yang penting untuk memastikan setiap individu dalam negara itu terjamin kebebasan asasi mereka. Seterusnya, akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini berhasrat untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa bersopan santun dan penuh tata susila. Kesimpulan yang kami dapat ialah, bagi merealisasikan integrasi nasional, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada kejadian rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 dengan merangka dasar-dasar yang mampu menangani masalah tersebut. Seterusnya, kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia merupakan satu anugerah Tuhan yang mempunyai banyak hikmah di sebaliknya. Dan akhir sekali ialah, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memahami serta mengetahui hakikat kewujudan setiap kaum di negara ini agar timbul persefahaman dan tolak ansur antara kita. Itu saja daripada saya, Muhammad Imran bin Kamarudin. Seterusnya merupakan sumber rujukan kami untuk menyiapkan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Selain itu, Malaysia juga mempunyai kaum yang lain, iaitu Kadazan Dusun dan Iban. Agama Islam pula merupakan agama rasmi di negara Malaysia. Oleh itu, kita seharusnya hidup secara aman dan harmoni. Namun, kepelbagaian dan perbezaan di negara kita ini, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan itu sendiri bermaksud hubungan erat atau sifat toleransi yang diwujudkan secara jujur dan ikhlas. Dalam erti kata lain, perpaduan adalah suatu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Namun begitu, pada era pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat di mana banyak rakyat yang membuat protes terhadap pemimpin, sama ada di jalanan atau di media sosial. Perpaduan ini tidak akan dapat dicapai sekiranya ada segelintir pihak yang cuba menjadi batu api dan menyemarakkan lagi isu perkauman di Malaysia. Seterusnya, apakah kepentingan perpaduan? Perpaduan amat penting bagi masyarakat yang berbilang kaum, khususnya di negara kita iaitu Malaysia, untuk melaksanakan sesuatu perkara seperti bekerjasama, tolong-menolong dan sebagainya, untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. Selain itu, perpaduan juga penting untuk negara Malaysia dari segi keharmonian negara. Sebab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Adakah anda tahu bahawa pada tahun 13 Mei 1969 telah berlakunya peristiwa hitam di Malaysia, iaitu tercetusnya rusuhan kaum antara Melayu dan Cina. Ini berlaku selepas pilihan raya 1969 yang di mana parti-parti pembangkang terutama
Parti Tindakan Rakyat DAP dan Gerakan mendapat kemenangan yang memberangsangkan. DAP dan Gerakan telah mengadakan perarakan besar-besaran pada tahun 11 dan 12 Mei 1999 tanpa izin pihak polis. Ini berlaku di kawasan tertentu saja seperti di Kuala Lumpur dan sekelilingnya. Suhan juga mengambil masa yang terhad. Kerajaan telah mengisytiharkan darurat dan menghantar bantuan tentera kepada pihak polis kerana polis tidak dapat mengawal suhan tersebut. Peristiwa ini telah membuka mata banyak pihak seperti kerajaan. Peristiwa tersebut telah mencederakan 439 orang dan membunuh 196 orang di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Akhir sekali, kerajaan telah menubuhkan Majelis 17 Mei 1969 dan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Munibah Negara. Akhir sekali, korang tahu tak, terdapat banyak kebaikan perpaduan yang dapat kita lihat sekarang. Antaranya ialah kenaikan industri pelancongan di Malaysia. Kenaikan industri pelancongan di Malaysia dapat dinaikkan oleh kerana penduduk-penduduk yang di Malaysia yang amalkan cara hidup yang harmoni, aman dan berbudi bahasa, yang dapat menarik perhatian pelancong-pelancong daripada luar negara untuk datang melancong di Malaysia dan mempelajari tentang kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dengan ini, Malaysia dapat menjayakan program kerajaan Malaysia iaitu Visit Malaysia yang dianjurkan pihak Tourism Malaysia pada tahun 2014 dan juga tahun 2020. Seterusnya, oleh kerana industri pelancongan dapat dipertingkatkan, secara automatik ekonomi kerajaan juga menaik lunjang. Oleh kerana pelancong-pelancong daripada luar negara yang datang untuk melancong dan untuk bercuti di Malaysia. Itu saja daripada saya, Muhammad Imran bin Abdul